Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, fadlahnya dapat kita menyambung lagi umur kita, dan kami syukur pada Allah Ta'ala dapat saya berkongsi masa dengan para sahabat sekalian mengenai perbahasan yang timbul baru-baru ni, itulah hari ini, itulah mengenai teks yang terdapat dalam kitab Tafsir Ibn Katsir yang telah dibacakan oleh Al-Fadil Tuan Guru Babak Ismail Semanjang, lalu dikritik oleh salah seorang, saya pun tak pasti, daripada salah seorang daripada ilmuwan Fatani lah. Cumanya perbincangannya itulah pada lafaz mutabadir ataupun mutabadar, wa zahirul mutabadir ataupun wa zahirul mutabadar. Kemudian sekali saya maklumkan kepada para sahabat sekalian, saya bukanlah ahli, bukan ahli dalam bahasa, apatah lagi saya ni cetek dalam bahagian ilmu-ilmu agama ini, terutama lagi dalam bicara ilmu-ilmu nahwu saraf. Cumalah sekadar kemampuan saya sebagai seorang guru sekolah rendah dan pernah belajar di pondok. Jadi saya akan bicarakan sekadar kemampuan saya. Dia lanjutan daripada ada sahabat-sahabat kita yang mesej saya menanyakan kenapa saya cenderung kepada pandangan bacaan Babak sepanjang, iaitulah lafaz mutabadir dengan lafaz isim fa'il, tidak dibaca dengan mutabadar. Sebab apa? Saya pilih begitu. Jadi ini sekadar perbincangan je lah, sekadar perbincangan. Mungkin benar apa yang saya katakan, mungkin salah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita petunjuk. Jadi pertama sekali nak bincang, sebelum kita nak masuk cerita-cerita yang panjang lagi, apabila lafaz mutabadar ni, kita kena tahu mengenai apa itu isim, apa itu masdar, apa itu isim maf'ul, apa itu isim fa'il. Jadi lafaz mutabadir ataupun mutabadar, asal kalimah daripada fa'il lam dia, itulah badal ra, dia sulasi mujarradnya badara. Kemudian sulasi mazid tambah satu hurufnya, maka akan berbunyi abdara. Jadi kalau badara ila, abdara ila. Kemudian apa lagi? Sulasi mazid dua huruf. Seperti apa dia? Fa'ala. Fa'ala tu satu huruf, satu huruf. Tafa'ala. Kalau fa'ala satu huruf juga. Kalau tafa'ala dua huruf. Jadinya lafaz mutabadir atau mutabadar, fi'il madinya adalah tabadara, tabadaru, tabaduran. Mutabadirun, mutabadarun, tabadala, tatabada, mutabadar, mutabadarun, tubudira, tabadaru. Itu kalau tasrif 14, tasrif 12 dia. Lafaz badara membawa, selepas berlakunya istiqaq, mutabadir ataupun mutabadar, ini isim fa'il ataupun isim maf'ul, perlu kita ketahuikan akan mafhum yang terkandung pada isim-isim tersebut. Pertama sekali yang kita dah tahu, semua ni tahu kalau dah belajar ilmu nahwu ni, iaitulah masdar sebagai mansya', ma'khaz utamanya. Lalunya masdar ini, kalau kita faham bahawasanya masdar ini mengandungi makna hadas, semata-mata hadas, dia tidak ada nisbah kepada masa, tidak ada nisbah kepada zat. Itu masdar, kena pegang. Bila sebut saja masdar, semata-mata hadas, semata-mata perbuatan. Contoh kalimah apa dia? Kalimah khalqullah. Khalqullah. Khalqu di situ kita ambil lafaz masdar, bermaksud menjadi oleh Allah Ta'ala. Dia semata-mata hadas di situ. Kemudian pula lafaz yang berikutnya timbul fi'il madi.
fi'il madhi itu lafaz yang mengandungi hadas, makna hadas. Kemudian dia ada juga makna zaman. Perkaitan hadas dengan zaman ini dinamakan sebagai nisbah. Artinya kalau khalaqa, fi'il madhi, di situ ada mempunyai tiga makna, mempunyai tiga makna. Pertamanya, hadas itulah perbuatan menjadikan. Kemudian nisbah kepada zamanul madi, perbuatan yang telah berlalu, iaitulah telah menciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita faham itu. Zat tak ada di situ. Zat itulah isim fa'il, sama ada mustatir ataupun ia zahir. Semuanya dia tidak dalam perkataan lafaz fi'il madhi tersebut. Kena faham. Begitulah juga dengan lafaz fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni dia mengandungi makna hadas, kemudian dia ada nisbah kepada zaman mustaqbal. Jadi perbuatan nisbah pada masa yang akan datang, menciptalah Allah Ta'ala akan langit dan bumi. Ya khalqus samawati wal ard, ya khalqullahu samawati wal ard. Itu kita kena faham itu lafaz perkataan fi'il mudhari'. Jadi masdar semata-mata hadas, fi'il madhi semata-mata fi'il madhi adanya makna hadas dan dinisbahkan kepada masa madhi. Mudhari' hadas yang dinisbahkan kepada zaman mustaqbal. Fi'il madhi pula. Baru kita bicara tentang fi'il madhi. Fi'il isim fa'il. Maaf tuan-tuan, ni tak mengajar nahu dah lama ni. Jadi kekok nak sebut pun susah. Ini pula dah lama musim PKP ni, cuti lama. Isim fa'il pula. Jadi perkataan khalaqa, fi'il madhi, khalqun masdar, khaliqun. Khaliqun tambah alif di situ, dia sulasi mujarrad. Khaliqun fa'ilun, isim fa'il dia mengandungi makna, terkandung makna hadas dan juga digabung dengan nisbah. Apa dia? Nisbah kepada zat tertentu. Zat macam mana? Zat terbitnya perbuatan. Lalu kita katakan khaliqun itu ialah di situ zat yang nisbahnya terbitnya perbuatan mencipta daripada dia. Itu khaliqun isim fa'il. Jadi hadas, nisbah, zat. Itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul pula, dia hadas, nisbah kepada zat yang jatuhnya, wukuknya perbuatan tersebut. Lalu kita namakan sebagai lafaz makhlukun. Makhluk ialah zat yang dinisbahkan jatuhnya perbuatan ciptaan pada zat tersebut. Iaitulah kita ini, semua alam kita ini. Itu yang dinamakan sebagai isim maf'ul. Dia mengandungi hadas dan juga nisbah. Nisbah apa? Nisbah jatuhnya, wukuknya perbuatan di situ. Itu isim maf'ul. Jadi apabila kita dah faham di sini, jadi perkataan badara artinya bersegera, dimuta'addikan dengan ila. Kemudian kalau abda ila, asra'a, bersegera kepada melakukan sesuatu. Kalau badara musyarakah pula. Apa maksud musyarakah? Musyarakah artinya bersekutu pada perbuatan. Qatala, saling berbunuh-bunuhan. Jadi terbitnya perkataan bunuh itu dari beberapa orang. Itu qatala. Sa'ala, menanya, saling bertanya-tanya. Itu kalau tambah satu huruf, ziyadah satu huruf, fa'ala. Tambah dua huruf pula, iaitulah tafa'ala. Tambah ta, ziyadah ta dengan alif. Tafa'ala. Tabadara, tabadaru, tabaduran, tabadirun, tabadarun. Tambah ziyadah ta dan juga alif. Ta sebelum fa fi'il, tambah alif selepas daripada fa fi'il. Jadi tabadara. Tadabara. Badara, tabadara. Kan tadabaru pula kan, silap lah kan. Jadinya mutabadir, mutabadar. Apabila kita dah fahamkan akan maksud isim fa'il, isim maf'ul,
maka kita apabila begitu maka kita faham perkataan mutabadir, iaitulah adanya hudus, adanya nisbah kepada sesuatu zat, sesuatu perkara. Zat di sini artinya sesuatu perkara lah. Jadinya mutabadir ialah berlakunya berebut-rebut, bersegera-segera, yang dinisbahkan kepada sesuatu. Jadi terbitnya daripada sesuatu, artinya dia yang timbulnya perbuatan itu daripada sesuatu tadi. Itu nama mutabadir. Kalau mutabadar, iaitulah hudus, berlakunya perbuatan nisbah kepada jatuhnya tempat perbuatan tersebut. Ataupun senang kita katanya, kalau isim fa'il itu ialah fa'il, orang yang berbuat. Isim maf'ul itu ialah orang yang dibuat. Senang faham di situ. Lalunya apabila mutabadir, artinya dia yang beresak-esak. Dia yang bersegera-segera. Kalau mutabadar, dia yang disegerakan. Sebab zat yang disegerakan, perkara yang disegerakan. Jadi itu beza antara mutabadir dan juga mutabadar. Mutabadar. Badar. Apabila kita faham dah begitu, mari kita baca pula teks. Saya tak bicarakan tentang ilmu kalam ni. Kita bicarakan tentang teks. Saja dah lama, sejuk ni. Belajar ilmu nahu. Takbir yang sebagai takbir kitab, takbir kalam. Dalam kitab Tafsir Ibn Katsir pada jilid yang kedua, muka surat 221, 221 surat Al-A'raf, ayat yang ke 53. Jadi saya percetakan Darul Fikir, muka surat 221, perenggan yang bawah. Jadi katanya Ibnu Katsir, dia kata wazahirul mutabadir al-mutabadar. Yang mana satu betul. Wazahiru al-mutabadar ila azhanil musyabbihina manfiyun anillahi ta'ala. Baru kita takbirkan ayat dia. Wow, saya tak nak cerita wow apa dia. Kemudian perkataan az-zahiru. Az-zahiru isim fa'il lah. Jadi dan bermula yang zahir. Apa dia zahir ni? Jadi kita faham di sini sama ada kita nak katakan sebagai alif lam li ahli zikri ke li ahli zihni ke, ataupun kita takdirkan macam mana pun, maknanya zahir di sini bukannya lafaz, tetapi makna yang terkandung padalah lafaz. Jadi kita katakan wal makna zahir. Dan bermula yang zahir, makna yang zahir tak ada al-mutabadiru. Kita baca isim fa'il dulu. Yang bersegeralah. Ya. Bersegeralah. Jangan suruh ya. Bersegeralah ila azhani, kepada zihin-zihin, golongan-golongan musyabbihin. Jadinya seandainya kita baca mutabadir isim fa'il, kita dah tahu tadi perkataan mengenai tafsiran huraian isim fa'il tadi, lalu kita katakan makna yang zahir. Jadi al-mutabadir sifat bagi az-zahir ataupun sifat bagi makna bagi zahir tadi, yang bersegera. Jadi apakah zat, apakah nisbah yang ada pada isim fa'il tersebut? Jadi kalau di sini dia sebagai isim fa'il, maka kita tahulah yang berlakunya bersegera-segera tadi ialah makna tadi. Itu kalau mutabadir. Kalau kita kata mutabadar, maknanya makna itu yang disegerakan, dikecap, dipikirkan. Itu mutabadar. Baik. Saya baca dengan mutabadir dulu. Jadi al-mutabadiru, makna zahir yang bersegeralah. Ila. Jadinya kita dah bicarakan sebelum ini kalimah dabara, kalimah kalimah tabadara, dia musyarakah, kemudian pula ila. Jadi ila ini mutaaddi dengan mutabadir tadi, dia mutaaddi
ataupun tempat muta'allaq dia bagi ila. Kita kena faham. Bila sebut saja azhan di sini, maknanya makna-makna yang zahir, yang bersegera-segera tadi pergi menerjah kepada minda-minda. Jadi minda itu ialah tempat maf'ulnya, tempat perginya, tempat lanjutan kisah daripada bersegera tadi. Kalau kita baca mutabadir. Kalau kita baca pula al-mutabadar, mutabadar, yang disegerakan, makna-makna tadi yang disegera-segerakan, makna-makna tadi disegerakan. Jadi di situ mutabadar ni dia adalah bila sebut isim maf'ul, dia adalah maf'ul yang mana yang majhul, tidak diketahuikan akan fa'ilnya. Itu konsep isim maf'ul. Bila sebut saja makhluk, di situ dihazafkan, dimajhulkan akan fa'ilnya. Itu konsep isim maf'ul. Lalu kalau kita baca mutabadar, yang disegera-segerakan. Siapa dia yang segera ni? Siapa yang bertindak cepat-cepat ni? Kalau kita katakan sebagai minda itu yang bersegera, maknanya minda itulah sebagai fa'il. Lalu bila kita baca mutabadar ila azhanil musyabbihin, yang disegera-segerakan makna tadi, yang dikejar-kejarkan akan makna tadi, yang bersegera faham. Ila azhanil musyabbihi, maknanya di sini kepada. Nampak di sini. Kalau begitu kita katakan, kalau perbuatan tadi fa'ilnya ialah minda-minda, sedangkan ila azhanil musyabbihin ini dia dah jatuh makna kepada maf'ul. Bagaimana satu ayat yang dia adalah fa'il, dia adalah maf'ul? Ini yang agak-agak tidak sesuai. Lalu oleh kerana itulah yang sepatutnya dibacakan sebagai mutabadir ila azhanil musyabbihin. Barulah kita faham di situ, lengkap umdahnya di situ, adanya perbuatan, adanya nisbah yang timbul perbuatan, adanya nisbah kepada jatuhnya perbuatan. Lalu di sini kita faham bahawasanya ila azhanil musyabbihin itu bermakna, mengandungi akan makna maf'ul di situ. Jadinya menerjahlah makna-makna itu akan minda-minda orang-orang golongan musyabbiha. Kalau kita baca mutabadar, artinya makna-makna itu disegera-segerakan akan. Dah, nampak? Jadi kita faham situ. Kalau kita kata mutabadar, azhan, zihin itu menjadi fa'il, dia sendiri mempunyai makna maf'ul. Ini dah tak sesuai kepada makna yang tarkib kalam. Oleh kerana itulah bagi diri saya, kalau salah tu mohon tegurlah. Saya ni orang bukan pandai, bodoh je. Bukannya mahir ilmu nahu pun. Jadi itu sekadar yang saya faham. Oleh kerana itulah saya cenderung kepada pandangan Al-Fadhil, Tuan Guru Baba Semai Panjang, menggunakan ataupun meletakkan lafaz mutabadir, bukan mutabadar, kerana itulah yang zahir pada tarkib kalam di sini. Bukannya mutabadar, mutabadir. Bukan mutabadar, mutabadir. Itulah saja yang saya sekadar kefahaman saya. Lalu cukup umdahnya di situ. Apa maksud umdah? Dia dalam takbir kitab ni dia ada konsep umdah, dia ada konsep fadlah. Umdahnya macam mana? Ada mubtada, ada khabar. Adanya fa'il, ada fa'il, ada maf'ul. Kalau lazim, fa'il, fa'il saja. Kalau adanya huruf jar, adanya tempat muta'allaq bih dia. Apa lagi? Kalau dia sifat, tu. Tapi kalau umdah ni saja, kalau dia fadlah ni, tak ada perkara tersebut, tak apa. Kalau dah sebut satu, dia kena lepaskan, selesaikan. Itu dia masukkan dengan umdah. Kalau fadlah, tidak. Jadi bila sebut saja mutabadir, maka umdahnya selesai. Dah ada makna fa'il di situ, dah ada makna maf'ul di situ. Dah ada makna perbuatannya di situ. Lalu khabarnya daripada wa zahirul mutabadir manfiyun tanafi. Tanafi manfiyun
anillahi, tetapi atas Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu, kalau salah tolong perbaikikan diri saya, kerana saya bukan ahli dan juga bukan saya ni orang yang tahu seluk beluk tentang ilmu adat ni. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Taala, segala kekurangan kesilapan itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.